A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar sedang penonton setia Tanyalah Ustaz? Biar tahu jangan keliru, saya mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa hendaknya kita berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insyaallah. Alhamdulillah, syukur pada pagi ini Tanyalah Ustaz kembali bersiaran bagi edisi 19 Januari 2022. Juga bersamaan dengan 16 Jamadil Akhir 1443 Hijri, bersamaan dengan hari Rabu pada hari ini. Alhamdulillah, dan tajuk yang sekira cukup menarik untuk sama-sama kita perkatakan, kita diskusikan, cukup penting, iaitu dalam bab fiqh iddah. Kita akan bersama dengan tetamu undangan kita ataupun bintang ilmuwan, iaitu Al-Fadhil Ustaz Amran Yusof. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ceria seperti selalu Ustaz. Macam biasa. Masya-Allah, tabarakallah. Dan alhamdulillah yang bagi Ustaz dan juga sidang penonton, sebagaimana biasa kita mengalu-alukan kepada para penonton, ada yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan malu bertanya, sesat jalan. Hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-881677, atau paling mudah anda boleh terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan lanjutan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan jangan lupa yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, jalankan tanggungjawab anda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati program kita pada pagi ini. Dan bagi Ustaz, tanpa kita lengahkan masa dalam soalan di Facebook pun saya tengok banyak untuk kita raikan pada pagi ini. Untuk permulaan ataupun mukadimah topik, saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Falyatafaddal mashkur. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Terima kasih banyak dari Anas. Alhamdulillah. Baik. Berhubung dengan tajuk kita fiqh iddah. Pada awal semua orang kena faham. Yang lelaki kena faham lebih-lebih lah. Yang perempuan kena faham. Kalau dia kurang faham, dia boleh rujuk pada suaminya. Ya, tentang kadang-kadang berlaku di sekitar kita, atau saudara mara kita, atau adik-beradik kita, ataupun kadang-kadang kena dengan kita sendiri. Fiqh iddah ataupun dipanggil sebagai iddah, ya. Kalau kita merujuk kepada kitab Fiqh Manhaji ala Madhab al-Imam Syafi'i, iddah itu disebut sebagai satu tempoh tertentu bagi seorang perempuan untuk dia menunggu. Ya, iddah itu adalah satu tempoh tertentu bagi orang perempuan untuk dia menunggu. Dia menunggu tu kerana apa? Dia menunggu tu kerana berlakunya penceraian, atau dia menunggu tu kerana berlakunya kematian suami dia. Ya, kerana apa dia menunggu ni? Dia menunggu kerana pertama dia ta'abbud, iaitu mematuhi perintah Allah. Kerana apa dia menunggu ni? Kerana itu tanda kesedihan. Mungkin selepas penceraian atau selepas kematian suaminya. Kerana apa dia menunggu? Kerana nak memastikan rahimnya itu bersih daripada suami yang lama sebelum dia menikah baru. Maksudnya iddah ni apa? Iddah ni adalah tempoh menunggu. Tempoh menunggu, di mana kalau kita merujuk kepada Al-Imam Hanafi, Imam Hanafi kata orang iddah ini adalah masa tunggu. Tunggu tu maksudnya dia tak boleh menikah lagi dah.
Kalau pergi kepada Imam Malik dan Imam Hanbali, mereka bersepakat menyatakan bahawa iddah ni adalah waktu yang diharamkan bernikah semula selagi tak habis tempoh tu. Bagi Imam Asy-Syafi'i pula menyatakan bahawa waktu menunggu untuk pastikan rahim dia tu kosong daripada benih suami yang pertama sebelum dia menikah lain. Maksudnya, kita nak kena faham iddah tu apa? Iddah tu adalah bila berlaku saja penceraian antara seorang suami dengan seorang isteri, sama ada penceraian itu talaknya talak raja'i atau talak ba'in, ataupun berlakunya kematian, maka si isteri haruslah menunggu dalam tempoh-tempoh tertentu. Ya, dengan tempoh tertentu. Kalau kita mengaji, kita akan jumpalah dalam Quran, dalam hadis cerita tempoh-tempoh tu. Kenapa tempoh tu? Macam tadilah, yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala nak kita patuh. Dengar, qalu sami'na wa ata'na. Bila Allah perintah suruh iddah, kita nak buat ke tidak? Yang tu. Sebab hari ni kadang-kadang orang tak berapa ambil peduli lah. Dia ikut suka hati dia je. Okey. Yang kedua, kenapa ada iddah ni? Ini nak menzahirkan rasa sedih setelah memperingati pernikahan kita yang dah lama tiba-tiba bercerai. Dia ada sedih. Atau kesedihan kerana kehilangan suami dan sebagainya. Dan ini juga seperti mana disebut tadi, Al-Imam Syafi'i menyatakan untuk pastikan rahim kita tu bersih. Ini hikmah dia. Supaya ada pernikahan baru nanti tidak berlakulah khilaf dan sebagainya. Maka yang ni awal nak kena bagi faham dulu. Ya, kalau benda ni tak faham, maka nanti dia ada hubung kait. Sebab iddah ni saya suka kaitkan dengan ihdad. Iddah iaitu tempoh menunggu, ihdad waktu berkabung atau ditegah berhias. Jadi dua kaedah ni, dua benda ni, hukum ni memang dia berjalan seiring. Sebab tu kita kena faham dari sudut hukum tu dulu. Dan syariat menyatakan hukum iddah ni adalah wajib. Dia bukan benda main-main. Boleh tak saya tak ikut? Boleh tak? Itu tak. Dia wajib ya mematuhi perintah Allah. Ini disebut dalam surah Al-Baqarah ada, surah At-Talaq ada dan sebagainya. Itu dulu saya nak sebut bahawa iddah, faham dulu bagi orang perempuan dan orang lelaki, waktu menunggu sebelum menikah lain, waktu menunggu memastikan rahim dia kosong, yang ni berlaku selepas kematian suami ataupun bercerai hidup dengan pasangan. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, satu penjelasan ataupun mukadimah yang cukup menarik daripada yang bagi ustaz sebagai satu hala tuju topik kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita jelas tentang tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Dan berikutnya ustaz, kita ada soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, mewakili kaum lelaki lah ni, walaupun yang bertanya adalah perempuan. Kak Ruby Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya ustaz, apakah lelaki juga mempunyai iddah? Mohon ulasan daripada yang bagi ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ustaz, wakil kaum lelaki ustaz. Okey, yang ni saya seronok. Pasal apa? Waktu isteri saya meninggal hari tu. Ya, masya-Allah. Isteri saya meninggal hari tu. Kemudian bila saya menikah saja yang baru, kemudian dia pun tanyalah. Ada anak murid tanya, orang lelaki tak ada iddah ustaz. Boleh anak murid tu. Dia tanya saja-saja kan dia marah kat ustaz. Okey, baik. Pada hakikatnya Dr. Wahbah Zuhaili menyebut dengan jelas, Al-Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menyebut dengan jelas bahawa tidak ada iddah bagi orang lelaki. Kalau isteri dia meninggal hari ini, esok dia boleh menikah. Tak ada iddah, pada hakikatnya tak ada iddah. Tetapi bila kita rujuk, ada tulisan Syekh Ali As-Sabuni daripada Syria. Dia mengatakan bahawa elok kalau suami mengambil masa sedikit, ambil masa yang sedikit menzahirkan rasa sedih kehilangan pasangan dia. Dan juga duduk dan rasa bersyukur dengan nikmat pernikahan dia yang dulu-dulu, yang masa jumpa janji aku cinta padamu apa semua tu, dia nikmat supaya dia rasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Cuma yang itu sahaja, dia tak ada tempoh seminggu ke 2 minggu ke dan sebagainya, tak ada. Sebahagian alim ulama kita, isteri dia meninggal 7 hari dia menikah. Jadi pada hakikatnya kalau Ruby Abu Bakar tanya tadi tu, ada tak istilah apa nama ni,
iddah pada seorang lelaki? Jawapannya tak ada sama sekali. Hang jangan duk pandai-pandai cakap. Abang-abang kena iddah tau kalau saya mati esok. Tak ada, bukan. Allah Akbar. Kadang-kadang kubu masih merah lagi sampai hati. Kadang-kadang tu kan kita persoalan-persoalan begitu. Kata kita tak boleh mengkedepankan emosi dalam hal ini. Betul. Kerana hukum tu tak hukum, Ustaz. Yes, InsyaAllah, tabarakallah. Dan ada Rosdin sama, Ustaz, di Facebook soalan yang berikutnya untuk kita raikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah dikira bermulanya iddah seorang isteri sebaik sahaja suami melafazkan talak atau tarikh sah cerai daripada pihak mahkamah? Mohon pencerahan, Ustaz. Wallahualam. Baik, dia ada dua keadaan. Satu hukum, satu lagi hukum bersama documentation. Okey. Apabila lafaz itu lafaz yang sarih. Lafaz tu lafaz yang sarih, maksudnya lafaz tu clear didengar oleh isteri dan isteri kata suaminya dalam keadaan yang normal, tidak gila. Waras. Dalam keadaan waras, maka dia lafaz saja, isteri dengar begitu clear, maka hukumnya bermula saat itu dia kena iddah 3 kali suci. 3 kali suci. Dengan selepas menunggu, kenapa tak boleh tunggu mahkamah? Sebab hukum telah pun jatuh. Tapi mahkamah ni disebabkan kita nakkan documentation. Jadi kalau tanya saya katakan bermula daripada lafaz yang sarih lagi jelas itu, maka di situ sudah mula kena mufarraqah. Maksudnya di sana kalau talak raj'i atau talak ba'in kan, dia macam itulah, kita kena bermula iddah pada saat clearnya lafaz itu. Yang mahkamah tu hanya documentation sahaja. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi Ismail Maisa di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hak-hak perempuan dalam masa iddah? Mohon pencerahan, Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Ini hak, bertanya tentang hak perempuan. Baik, seandainya isteri itu ditalak sama ada raj'i atau ba'in atau kematian suami, maka hak dia seperti mana dia sebelum dicerai dalam iddah, itu hak dia. Maksudnya kalaulah dia makan satu hari 3 kali, dalam iddah pun satu hari 3 kali. Kalaulah dia tidur di tilam-tilam 8 inci, maka 8 inci lah dia tidur. Kalau dia pakai kereta mewah, maka kereta mewah lah hak dia. Dan ni dalam tempoh, kalau 3 bulan lah, 3 kali suci, 3 kali suci lah, 4 bulan 10 hari, 4 bulan 10 hari lah. Itu hak dia. Sama ada makanan, minuman, hak rawatan, sakit, ataupun tempat tinggal dan sebagainya, maka mereka berhak, melainkan isteri yang keji, disebut dalam kalimah ulama, isteri yang keji iaitu dia nusyuz, maka dia tidak berhak untuk mendapat hak nafkah, tapi dia berhak mendapat hak tempat tinggal. Sebab tu kita kena faham bahawa seorang isteri, dia bila dia bercerai dengan suaminya, dia tak boleh pandai-pandai keluar daripada rumahnya selagi iddah tu tak selesai. Kerana hak di atas dia tu ada. Cuma apabila kita tak faham, kes ni banyak jadi apabila orang perempuan tak faham, bila bercerai saja, dia isi baju dalam beg, dah jadi macam Janet Jackson, calo bete, calo kartehe. Ini memang tak kena lah. Hak dia selama berapa lama iddah dia tu, hak dalam rumah tu, walaupun itu rumah suami. Dia berhak untuk mendapat iddah sebagaimana sebelumnya. Sebelumnya hak itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan bagus, Ustaz, bila mana sebut tentang hak, terkadang ada sesuatu hal perselisihan berlaku di antara mertua dan juga isteri kita yang kita tinggalkan sama ada hidup ataupun mati tadi itu, dan mungkin ada berlakunya perselisihan yang berbangkit, dan apakah si isteri itu masih lagi mempunyai hak terhadap barang-barang yang ada di dalam rumahnya, dan mungkin boleh diperincikan sedikit. Terkadang disebabkan perselisihan itu, Ustaz, menyebabkan si ibu mertua itu tidak berlaku adil dan sebagainya. Mungkin sedikit pandangan daripada yang bagus, Ustaz. Baik, harta si isteri adalah bermula dia daripada akad nikah dengan suami dia. Bermula saja akad nikah, itu harta dia bersama suami. Sebelum tu masa bertunang, kalau suami beli kereta, yang tu bukan dia punya. Tapi bermula akad nikah sampai terus. Ada tak kena mengena mak mentua dengan menantu? Tak ada kena mengena. Walaupun menantu tu anak antu.
Tu kan. Macam mana Walaupun dia tak ada kena mengena. Mak mentua harta dia dengan ayah. Tapi harta dalam rumah tangga pasangan hidup anak dan menantu dia, maka itu harta mereka. Hang marah ke, hang bergaduh ke, harta tu tetap hak milik kepada dia. Maka mak mentua tak boleh masuk campur dalam urusan harta anak lelaki dia yang dimiliki bersama dengan isteri dia. InsyaAllah. Jadi perlu kita berlaku adil dalam apa betul. juga keadaan sekalipun, Ustaz. Mudah-mudahan jelas kepada kita, dan banyak lagi Ustaz akan kita kongsikan. Jadi kita nak berehat seketika. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berbicara topik fiqh iddah. Kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Para penonton, telah pun kita jawab beberapa persoalan seperti tadi, dan kita nak teruskan lagi yang bagus, Ustaz, dengan kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita yang berikutnya, Muhammad Hafizi Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, Ustaz, apakah hukum orang yang sengaja melanggar iddah yang terjadi pada dirinya dan tidak mempedulikan iddah seolah dirinya tidak dalam keadaan tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Main langgar Ustaz ni. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Memang pada hari ini kadang-kadang berlaku di sekitar kita ada orang perempuan yang dia bukan dia langgar tu. Yang pertama ni, ada orang yang dia langgar tu bukan kerana dia langgar, tapi dia tak erti. Tak tahu. Dia tak tahu. Yang dia tak tahu pun satu perkara, tak mau pergi mengaji. Orang bagi kuliah tak mau dengar, online punya ceramah pun tak mau, baca kitab pun tak mau, fardu ain pun tak mau. Akhirnya depa pergi menikah. Kan, depa pergi menikah, kemudian bila berlaku macam ni, depa tak tahu. Dia tak tahu nak rujuk tang mana, akhirnya dia buat ikut suka dia. Dan dia langgarlah hukum. Pada hakikatnya, hukum iddah tu adalah wajib atas perempuan yang telah diceraikan hidup maupun mati. Maka wajib hukum dia. Bila ditanya Hafiz tadi tanya tu, apakah keadaan dia berdosa. Dia berdosa kerana pertama dia tidak berlaku ta'abbud. Ya, dia tidak mematuhi perintah Allah, dan kedua dia langgang. Dia langgang. Allah kata tak boleh buat macam ni, tak boleh buat macam ni, tapi hang langgang juga, maka dia berdosa. Dia berdosa. Hukumnya dia berdosa. Tapi sepatutnya dia kembalilah. Sebab tu suami pun penting. Suami penting. Suami dia kena bagi peringatan lah. Oh, begini. Tapi bila suami, dia punca dia paling besar adalah suami ya. Suami ni sepatut bagi tahu, okey, kita jadi macam ni, kita tak apa faham ni, kita pergi rujuk Jabatan Agama dulu. Ni ada kita dengar ada kalimah iddah lah apa, kita tak apa faham. Itu sepatutnya. Betul. Tapi ada satu puak lagi yang depa ni tahu dah tak boleh. Tak ada apalah. Dia duduk main tak ada apa. Dia duduk main tak ada apalah. Biar pilah. Alah, nak pergi keluar kahwin. Kawan sambut birthday. Pergi tak makan kek 3 tingkat. Gitu. Maka hukumnya dia berdosa kerana dia tidak berada dalam kalimah qalu sami'na wa ata'na. Wallahu a'lam. Tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya, ini tentang suami. Ustaz sebut tadi suami. Soalan tentang suami, Muhammad Izzuddin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adakah berdosa bagi seorang suami yang tidak menghormati tempoh iddah isterinya dan balasan yang akan diterima kelak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah. Okey, Muhammad Izzuddin, balasan kita tak mau bagi tahu. Itu hukuman Allah Ta'ala yang bagi. Tapi kita nak bagi tahu, ada suami yang dia ni dia tahu isteri dia tu dia yang ceraikan dan ada 3 kali suci. Hang tak boleh pergi duduk ikut suka hati dengan dia begitu begini. Dan malah dalam mazhab Imam Syafi'i tidak benarkan sehingga boleh berlaku khalwat di antara mereka. Maka jatuh dosa kalau suami pergi ganggu isteri, maka jatuh berdosa kepada suami. Yang ni kita kata suami perlu ada ilmu. Kalau suami tak ada ilmu, maka dia hentam keromo lah. Dia buat ikut suka hati dia saja. Maka berdosalah atas suami seandainya dia melanggar perintah dan adab iddah tersebut. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Dan berbicara tentang
pelanggaran ni Ustaz. Terkadang bila kita lihat ada istilahnya yang namanya gantung tak bertali. Asalnya telah pun diceraikan, tetapi dia buat hukum sendiri, dirujuk dengan, dia kata lisan. Saya dah sebut dah saya nak rujuk. Jadi tanpa merujuk kepada pihak Jabatan Agama ataupun pihak mahkamah dan sebagainya. Mungkin sedikit penjelasan daripada Ustaz. Baik, dia macam ni. Dari sudut hukum, talak dan rujuk itu terletak kepada tangan suami. Selagi dia itu rujuk dalam talak yang rajai, yang boleh dirujuk, maka hak tu adalah hak suami. Seandainya rujuk suami itu isteri tak setuju, maka isteri kena bawa kes ni ke mahkamah. Maksud dari sudut hukum, rujuk dia sah. Tetapi sebagai seorang penduduk di sebuah negara yang hukum telah hukum tambahan telah ditentukan atau undang-undang tambahan bagi maslahah kepentingan penduduk, maka dokumen itu sangat penting. Takut selepas ni jadi apa-apa pula, kita duk kata tak ada apa dah, kita surat cerai tak ada, rupa-rupanya dah 3-4 kali kita cerai. Berulang kali. Maka pernikahan tersebut dia jadi zina. Dia jadi zina. Maka saya katakan bahawa selagi pemimpin dan pemerintah menyuruh kita dengan undang-undang yang untuk kebaikan kepada penduduk, maka hukumnya wajib seorang rakyat itu mematuhi pemerintahnya dalam hal documentation tadi. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jelas kepada kita. Dan yang bagi Ustaz, nun jauh dari air hitam Pulau Pinang, kita ada Mamu Hanifah, pemanggil yang pertama pada pagi ini. Halo, Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam rahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Ra'i, kami mendoalah kepada Ustaz dan Ra'i dan kru-kru semua, insya-Allah Tuhan bagi berkat kepada Ustaz. Amin ya Allah, amin insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, soalan Mamu. Ya. Edah ni siapa patut didapat edah nama Mamu lah? Nak bagi kat nafkah kat edah ni, kat siapa yang boleh dapat edah ni? Lagi satu, telefon belum dah edah lagi. Lalu nak suami Mamu, isteri Mamu pergi cari lain orang. Belum dapat edah lagi. Tapi lagu mana yang Mamu nak buat? Dia dah pergi janji, pergi ambil lain orang pula. Belum lepas edah lagi. Tapi edah tu Mamu kena bayar ke atau tak kah? Yang tu soalan Mamu. Baik. Doa-doa lah Ustaz kat Mamu. Amin insya-Allah. Tetapkan iman kat Mamu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah, tabarakallah. Terima kasih Mamu Hanifah dari air hitam Pulau Pinang. Subhanallah, soalan yang cukup luar biasa bagi Ustaz tentang siapakah yang berhak menerima nafkah tu. Ataupun soalan yang kedua yang bertanya tentang persoalan berkenaan dengan tak sempat lagi habis. Kemudian ada yang datang cub dan sebagainya Ustaz. Yang cub pula tu imam Ustaz. Bukan di sini, contoh di Afrika Ustaz. Saya Mamu ni minggu lepas saya balik kampung Kedah. Jumpa 2-3 orang duduk sembang pasal Mamu ni. Pasal rindu dan dengar suara dia hari tu dengar. Alhamdulillah. Makbul doa Ustaz. Makbul. Baik. Nafkah iddah ni mau tak mau seorang suami wajib bagi kepada isteri yang dalam iddah. Selesai tugasan kita. Macam mana perangai bini kita yang telah diceraikan itu biar pergi kat dia. Tapi yang paling penting kita tu, jangan kita jatuh hukum dulu pada dia. Sedangkan dia tu ada hak kata 3 kali suci, ataupun kalau orang perempuan ni yang menopause ni, dia 3 bulan hijriah, dan nafkah seorang suami, nafkah isteri tu wajib dibagi oleh suami dia. Dan cuma dalam hukum adalah perbincangan, melainkan perempuan tu perempuan keji. Dia dia nusyus, dia derhaka, yang tu tak apalah. Tapi asas dia kena bagi tak? Kena bagi. Yang kedua, bila ditanya dalam tempoh 3 kali suci itu belum apa-apa lagi, orang lain dah wik-wik dah. Kan? Orang lain wik-wik tu tak apa. Tapi kita tuan punya badan, kalau hang dah pi couple awal lagi, baru saja gini-gini, maka hukumnya berdosa. Orang yang dalam iddah dia tak boleh menerima pinangan, tak boleh menikah, dia hukum dia tak sah, tak bolehlah nak simpan orang lain ni kata couple ke apa, memang tak boleh, hukumnya haram secara mutlak. Sehinggalah lepas dah iddah barulah dia boleh berusaha untuk dapat pasangan baru. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Dan yang bagus Ustaz, kita hidup di zaman yang teknologi pun cukup canggih ke tak? Mungkin kita tak keluar rumah pada hari ini, terutamanya wanita yang dalam tempoh
bertenang Ustaz sebut tadi. Tetapi dengan adanya Facebook, media sosial dan sebagainya, dihiaskan wajahnya. Dan terkadang wajah tu pula ialah tempoh yang berlakunya sebelum tempoh iddah, yang mana gambar lama. Jadi bila orang tengok tu menyebabkan dia tak turunkan gambar tu daripada profile picture dan sebagainya. Jadi mungkin adakah dikira sebagai bersolek ataupun berhias? Okey, baik. Hukum iddah ni, iddah ada kaitan dengan ihdad. Ihdad ni adalah tegahan berhias. Okey. Jadi tapi ihdad ini hanya terletak kepada isteri yang kematian suami. Tapi isteri yang ditalak dengan talak raj'i terutamanya yang boleh rujuk, dia disuruh pakai pakaian cantik. Kalau dia nak jumpa bekas suami dia tu nak buat urusan, supaya dengan pakaian cantik dia tu boleh tarik balik supaya mereka dapat bersatu semula. Tapi yang dikatakan ihdad ni tegahan berhias, dan dia dai kata tadi gambar dia tu duduk dalam Facebook. Gambar ni adalah gambar sebelum dia iddah. Jadi berlaku. Jadi hukum dia tak jatuh berdosa lah. Sebab gambar tu sebelum. Tapi cuma nak pesan satu je. Orang perempuan ni dah kira macam tak ada kerja lain. Ambil gambar saja kerja mereka. Allahu Akbar. Minum teh ais ambil gambar, potong kek ambil gambar. Bukan. Sebab anak murid kita perempuan belaka yang ramai ni. Kita nak pesan ke orang perempuan, jangan semua cerita ke orang. Jangan kita semua tunjuk ke orang. Ambil gambar, tunjuk kat suami, tak apalah. Ini semua duduk dalam tu akan timbul fitnah tak? Akan timbul fitnah. Malah kita suami pun tengok isteri kita macam tu dekat Facebook dia. Rasa macam tak over seronok pun ada. Jadi orang perempuan, kalaulah dia kata macam soalan yang da'i tadi, hukumnya dia tak berdosa lah. Dia tak berdosa sebab dia tidak termasuk dalam bab berhias. Sebab hiasan tu dia sebelum iddah. Gambar tu dia keluar balik. Memori contohnya kan. Memori setahun. Dia pun repost balik. Itu masalah. Itu yang jadi masalah dia. Dia takut dalam Facebook kita dia auto repost. Dia auto repost. Jadi kalau dia dalam iddah, kalau dia saja post, yang tu salah. Yang tu dia sudah melanggar kedudukan tegahan ihdad dia. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah, satu penjelasan yang saya kira cukup luar biasa, perlu sama-sama kita perhalusi dan juga kita muhasabah. Dan banyak lagi akan kita kongsikan. Kita nak berjeda seketika, terus setia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Samra Yusof. Kita berbicara topik fiqh iddah. Dan para penonton, bagi anda yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, jangan malu, jangan segan, malu bertanya sesat jalan. Anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, ataupun boleh sahaja anda terus tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 1800 88 1677 menerusi talian bebas tol. Terus hubungi kami. Dan yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Normadiah Abdullah. Kita nak raikan dua soalan Ustaz. Yang pertama, Normadiah Abdullah bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, adakah boleh seseorang isteri yang kematian suami semasa dalam tempoh iddah tidak tinggal di rumah arwah suami, tetapi pergi duduk ataupun tinggal bersama dengan anak-anak? Dan yang kedua, Intan Zurina Abdul Razak bertanya, apakah hukumnya anak-anak dewasa yang membawa ibu mereka yang dalam tempoh iddah akibat kematian suami bercuti tu dengan alasan, ada alasan tu Ustaz, mengubati kesedihan ibu mereka? Terima kasih atas pencerahan, biar tahu jangan keliru. Baik. Soalan pertama, Normadiah tadi, seandainya berlaku
kematian. Ya. Maksudnya yang ni iddah wafat dipanggil gitu, selepas kematian tu selama 4 bulan 10 hari. Bolehkah dia tidak duduk di rumah yang dia duduk seketika suami dia meninggal itu? Jawapannya sebenarnya boleh dan tak boleh. Ada perbincangan. Ulama mengatakan bahawa untuk menjaga keadaan diri dia tidak pergi merata-rata, maka duduk dalam rumah itu adalah lebih utama. Tapi kalaulah dia duduk dalam rumah itu menyebabkan keselamatan dia tak terjaga, ya, sedih dia itu melampau dan sebagainya, maka bolehlah dia duduk di rumah mahram kekalnya. Bukan dia pergi rumah kawan dia ke apa sebenarnya, itu tak boleh. Dia kena duduk. Ini dia kata rumah anak ni alhamdulillah. Cuma yang lebih utama adalah duduk di rumah suami dia itu sehingga selesai 4 bulan 10 hari. Kemudian Intan pula kata mak ni ayah dah mati. Ayah dah mati, kita ni adik-beradik 5-6 orang bawa mak pergi Langkawi. Bila kita tanya dengan Intan pasal apa? Sebabkan nak hilang sedih. Tak. Duka lara nak ubati tak? Hukum anak-anak kena bagi faham. Kena bagi mak faham, kena sokong mak sedang mematuhi hukum Tuhan, pahalanya tidak sia-sia melainkan gandaan pahala. Mak duduk 4 bulan 10 hari dalam rumah ni dan kami tak bawa mak melancong, tapi kami balik ziarah mak. Yang tu lebih menghiburkan hati mak daripada hang bawa mak pi merata-rata, mak lenguh kaki duduk berjalan. Pi berjalan pula tu, dulu berjalan biasa ayah ada sebelah. Pi berjalan ayah tak ada, dia lagi rindu pula. Maka ni sebab tu anak-anak kena faham sepatutnya mak dalam hukum tu adalah ta'abbud. Ya, rasa mengabdikan diri pada Allah. Maka kalau anak-anak bantu mak untuk ta'abbud itu, maka mereka sama-sama dapat pahala. Masya-Allah, tabarakallah. Hati terkenang, mulut menyebut Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Teringat memori masa berjalan Ustaz ni. Satu perkara yang perlu sama-sama kita renung dan juga kita faham. Hukum tetap hukum Ustaz. Dan berikutnya kita nak raikan pemanggil di talian pada ketika ini, Rohani Abdullah dari Rawang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya yang pertama. Baik. Saya ingin tahu bagaimanakah seorang suami yang nak membayar nafkah iddah dan nafkah anak, sedangkan isterinya tak mau menerima. Akaun bank ditutup, dibagi pakai tangan, dibuang duit tu depan suami. Masya-Allah, tabarakallah. Kemudian tu sekarang dah bercerai, nafkah anak pun dia tak nak terima. Kemudian dia lari, dia bawa anak tu tak ke mana, suami pun tak dapat jumpa anak. Itu soalan saya pertama. Adakah suami berdosa? Baik. Yang kedua, saya nak tanya Ustaz, kita disarankan supaya berselawat ke atas Nabi SAW sebanyak yang mungkin. Ya. Kemudian, apa kata kalau kita berselawat ke atas Nabi SAW, kemudian kita selawat ke atas Nabi Ibrahim. Misalnya begini Ustaz ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim. Boleh ke begitu Ustaz ya? Itu saja soalan saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Rohani yang bertanya soalan tentang yang pertama tadi kita raikan Ustaz berkenaan dengan marah. Orang kata apa? Kalau hati ni kita tak sedap lah bila dah marah ni, macam-macam boleh berlaku di luar jangkaan dan sebagainya. Tetapi hukum tetap hukum, diserahkan pada yang bagus. Saya selalu kata di antara di dalam hidup kita ni ada satu perasaan yang tak dapat kita nafi, tapi ada satu hukum yang tak dapat kita tolak. Betul. Kedua-dua ni seharusnya diletakkan seimbang dan perasaan seharusnya berada dalam penguasaan hukum. Baik. Seorang suami dan isteri berlaku penceraian dan nafkah
isteri dan anak-anak haruslah diteruskan oleh suaminya, terutama nafkah terhadap isterinya ketika dalam iddah. Seandainya isteri itu berlaku dalam keadaan seumpama nusyuz, isteri itu tak mau terima, nombor akaun pun dia tak mau bagi, kemudian bagi duit pun dia campak, Facebook kena blok. Facebook pun kena blok, semua pun tak boleh, pi cari pun dia tak mau jumpa, maka apa hukumnya? Hukumnya lega hati kita, tak payah bagi. Masya-Allah, tabarakallah. Itu agama ajak pada kita. Agama ajak kita pi bagi, usaha bagi. Tapi kalau dia dah tak mau, maka habislah. Cuma suami perlulah buat laporan kepada Jabatan Agama. Betul. Takut nanti cerita tu akan dipusing. Kita tak ada bukti nanti. So, suami kena buat ke Jabatan Agama, bagi tahu saya dah sini tapi isteri tak mau. Kalau saya rasa lega lah. Tak payahlah kita bagi kat bini lain. Macam tu. Allah Rabbi. Panduan yang cukup berguna, Ustaz. Kan. Okey, baik. Dia mudah. Rezeki ni tak boleh tolak, musuh jangan kita cari. Itu aja. Okey, baik. Bab yang kedua tentang bab selawat, walaupun dia terkeluar daripada bab nak raikan juga, Ustaz. Kita raikan jugalah. Selawat ni memang Nabi ajak pada kita selawat yang terbaik, tak ada selawat yang paling baik melainkan selawat seperti mana berada di tahiyat akhir atau tasyahud akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Teruslah Puan Rohani beramal dengannya. Wallahu a'lam. Allahu akbar, insyaallah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz Faridah Sibun di Facebook yang bertanya berkenaan dengan hukum wanita menghantar suaminya untuk perkebumian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya seorang wanita yang kematian suami mengikut ke kuburan ketika mana suami hendak dikebumikan? Bukankah iddah bermula sebaik saja suami meninggal dunia? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Sambil dia bawa jak tu Ustaz. Ada duit dah tu. Okey. Suami mati, isteri pun nak ikut pergi kubur. Baik. Jawaban saya berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari yang disebut oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Katanya, nuhina an ittiba'il janaiz. Nabi halang kami, Nabi larang kami daripada mengikuti jenazah ke kubur. Apa-apa jenazah, sama ada jenazah adik-beradik, mak bapak sebagainya, hatta lebih-lebih suami dia. Cuma walam yu'zam alaina, Nabi tak ada lah keras sangat penghalangan itu. Sebab tu bila kita baca dalam hal pandangan-pandangan ini, maka Imam Nawawi kata hukum ni makruh. Makruh tu ada kata makruh tu tanzih yang ringan. Ada pula pandangan mengatakan makruh itu tahrim, makruh yang berat dan boleh jatuh haram. Dan ada pula mazhab Malik kata tidak makruh bagi isteri yang sudah berumur, makruh bagi wanita muda. Maka Cuma-lah kalau kita tengok semua kesimpulan, saya katakan kesimpulan untuk selamat adalah wahai isteri, apabila berlaku kematian suami 4 bulan 10 hari itu, maka bermula waktu dia mati tu jangan keluar daripada rumah melainkan terpaksa. Melainkan terpaksa. Ya, baru duduk dekat situ. Jadi hukum pergi ke kubur, maka ada larangan, walaupun larangan tu bersifat makruh, tapi dia ada larangan. Bila nak pi ustaz? Tunggu lepas 4 bulan 10 hari pi. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Dan berikutnya Ustaz, mungkin sedikit tambahan bagi wanita yang melazimi majlis ilmu ataupun pengajian ataupun ke tempat yang dia biasa pergi. Adakah diperbolehkan dalam tempoh tersebut Ustaz? Baik. Katalah dia ni selalu pergi dengar ceramah Ustaz Amran. Mengaji kitab. Mengaji kitab, laki mati. Kan? Tiba-tiba dalam lepas 2 minggu, dia tengok dia mai dah. Maka Ustaz Amran kena bagi tahu dia, akak balik duduk di rumah. Kerana mematuhi perintah Allah dalam tempoh 4 bulan 10 hari, pahala dia bukan sia-sia. Pahala dia besar. Hang duduk di rumah, maka hang dapat pahala,
arwah pun dapat pahala kerana ketaatan dia tu dengan didikan yang arwah bagi. Maka tak payahlah tak payahlah susah hati sangat. Ustaz, saya nak mengaji ni, rindu nak mengaji. Tak apa, sabar Ustaz, ikut hukum Tuhan, itu lebih utama daripada nafsu kita tu. Wallahu a'lam. Dan berikutnya di talian pada ketika ini Ustaz, banyak kita raikan pada pagi ni laju. Kita minta Ustaz tipu bertenang Ustaz. Boleh. Boleh relax sekejap kerana kita ada pemanggil di talian pada ketika ini, Kak Yat atau Nur Hayati Ismail dari Rawang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Da'i Anas. Ya, apa khabar Kak Yat? Alhamdulillah, terima kasih. Da'i dan Ustaz sihat Alhamdulillah. Silakan Kak Yat soalannya. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Yat, andaikan terjadinya satu kejadian isteri diceraikan, suami seorang yang dikatakan berlaku keganasan rumah tangga lah Ustaz. Jadi si keluarga isteri mengambil isteri tu tinggal di rumah ibu ayahnya. Jadi Kak Yat nak tanya, adakah seorang isteri perlu taat bila suami tu asyik datang merayu untuk berbalik semula? Dalam kata lain, gila talak Ustaz. Jadi Kak Yat nak tanya, siapa yang patut si isteri ni taat? Adakah masih perlu taat pada suami atau mendengar kata ibu ayahnya yang melarang si isteri tu pulang ke rumah? Itu saja soalan Kak Yat Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berbeza sedikit daripada situasi Kasim Selamat saya tak mampu bayar rumah sewa. Tuan ambillah saxophone saya ini. Juallah. Masya-Allah, tabarakallah sedikit. Okey, baik. Yang pertama, situasi ni adalah keganasan rumah tangga. Ya. Bila berlaku keganasan rumah tangga, bermaksud rumah tangga tu dah tak normal. Betul. Hukum yang Allah bagi itu adalah hukum dalam keadaan yang normal. Tapi bila berlaku keganasan, ada ancaman kecederaan dan ancaman bunuh mungkin. Maka, adakah salah dia tu berkeluar daripada rumah? Tak salah. Tapi dengan syarat. Dengan syarat dia kena mengadu dengan mahramnya. Dengan syarat dia mungkin dia pergi boleh buat report dekat balai polis. Betul. Atau dengan syarat dia kena pergi report dengan pejabat agama bahawa sekian ini. Jangan hanya keluar daripada rumah dan mendiamkan diri. Kerana bila pergi di mahkamah, bila kita tak buat urusan dengan cara betul, maka mungkin kita akan kalah di mahkamah. So, itu pertama sekali. Bila dah semua duduk jauh dah berasingan kan, suami pula gila talak kan ya, suami duk ulang mai, siapa yang kita nak dengar? Okey, pertama sekali, seandainya kita rasa kita boleh bagi peluang kepada suami tu, sebab manusia ni dia bukan kata orang jahat berubah jadi baik, orang kafir jadi orang Islam pun ada. Dan ada masanya. Ada mungkin kita cepat berubah. Ada mungkin orang tu nampak macam tak berubah. Tapi akhir hayat dia, Alhamdulillah, Allah bagi pada dia pedoman. Betul. Seandainya isteri tu yang dah kenal suami dia tu, kenal ni 28 tahun dah ya, bernikah, dan dia tahu angin suami dia macam mana. Duk janji tak jadi, dia tahu nilai dia. Tapi kalau ini baru perbuatan pertama suami dia yang mungkin ada stres dan tekanan hidup dalam kehidupan, ada masalah tempat perniagaan dan sebagainya, maka pada saya katakan pada Kak Yat, bagilah ruang kepada dia. Bagi ruang kepada dia agar dia dapat berubah, kerana Allah dia bagi ruang pada kita ni untuk bertaubat, sehinggalah tiba dua perkara, matahari terbit daripada sebelah barat atau nyawa sampai di gharghara. Maka ini paling utama, Kak Yat bagi ruang. Tapi kalau Kak Yat rasa tak boleh, maka mengadulah pada pihak berwajib. Allahu Akbar. Dan terdengarlah pada syurga di wajahmu Ustaz, insya-Allah, dan juga tragedi Oktober. Masya-Allah, tabarakallah. Insya-Allah akan kita raikan banyak lagi, akan kita bincangkan, diskusikan selepas ini Ustaz. Untuk topik kita Fiqh Iddah, kita nak berjeda seketika. Terus dia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, terima kasih kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof untuk topik Fiqh Iddah, dan telah pun banyak kita kongsikan, kita raikan soalan-soalan menerusi sahabat kita dan juga pemanggil kita yang telah pun mengemukakan soalan menerusi talian seperti tadi. Dan anda boleh terus ajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, ataupun nak tanya sebarang perkara yang berbangkit berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol yang tertera di kaca TV anda. Dan kepada anda para penonton, anda boleh juga bertanyakan soalan terus menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Di talian 1800 881677 talian bebas tol, anda boleh
terus hubungi kami untuk bertanyakan soalan berkenaan topik fiqh iddah pada hari ini. Dan yang bagi Ustaz, soalan yang berikutnya kita nak raikan di Facebook. Mak Etun yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah wanita dalam iddah memakai barang kemas di dalam rumah? Mohon pandangan yang berbagai Ustaz. Mungkin dia keliru tu, takut mewakili seorang wanita lah. Mak Etun bertanya tentang sebab ialah wanita kan ada bab yang memerlukan dia membayar zakat emas dan sebagainya. Jadi dia pakailah supaya mengelakkan perkara itu. Okey. Baik, wanita iddah ini dia memang pada hakikatnya ada ihdad dia, ada tegahan. Tapi kalau kita lihat beberapa pandangan ulama, syarah ulama dalam hadis, maka saya pilih satu pandangan daripada Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani mengatakan tidaklah mengapa seorang wanita itu memakai pakaian perhiasan semasa berada dalam rumah selagi perhiasan itu adalah perhiasan yang biasa. Yang biasa dia pakai. Kalau di luar rumah sekalipun sebenarnya dia boleh pakai. Katakanlah dia terpaksa keluar bekerja, dia boleh pakai, tapi syarat perhiasan itu disembunyikan. Maksudnya dia pakai gelang, disembunyikan dalam tu, dia pakai rantai disembunyikan bawah tudung dia. Maka hukumnya dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani seandainya tidak melampau maka hukumnya diperbolehkan. Insya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz, berkenaan dengan kerjaya sebagai penyambut tetamu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Faizal bin Ahmad bertanya, situasi di mana seorang wanita dalam iddah dan kerjanya sebagai penyambut tetamu memerlukan untuk sentiasa kelihatan cantik. Apakah hukumnya Ustaz? Dan berikutnya Abdul Karim Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, cara hiasan yang bagaimanakah yang diharuskan dalam Islam bagi wanita yang masih dalam tempoh iddah ketika bekerja? Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Okey, baik. Yang tadi tu penyambut tetamu tu kan. Dia tu apa-apa kerjaya di dalam perbahasan ulama, apa-apa tempoh katalah kematian tu berlaku dan dalam tempoh 2 minggu lepas tu dia kena pergi kerja. Kalau tak pergi kerja maka syarikat akan buang dia. Dan dia ada anak-anak nak diuruskan. Dia ada perlu jaga banyak hutang di keliling yang perlu diuruskan. Maka apa perlu dia buat adalah dia boleh dibenarkan pergi bekerja daripada rumah straight to the office. Terus sampai ke office dan ketika dia bertugas, hendaklah dia memakai pakaian yang biasa terlihat, bukan luar biasa. Maksud biasa terlihat adalah dia tidaklah boleh menampilkan sehingga daripada jauh lagi orang tengok tu dia pakai minyak wangi turun kereta, penyambut tetamu dah bau dah. Yang tu tak boleh. Ya, maksudnya dia boleh menampilkan diri dia tu supaya dia tu nampak dia sifat dia begini tau. Pakaian yang disuruh adalah pakaian yang menutup aurat, kemas dan bersih. Itu dah cantik dah. Tapi masalah kita, dia tak puas hati dengan yang tu. Dia bubuh 3-4 inci belah kanan, 3-4 inci belah tu, akhirnya tebal muka dia tu. Bila dia tak pakai yang tebal, dia rasa macam dia tak cantik. Ini salah faham dan salah pandangan. Inilah syaitan masuk mengubah. Akibat kebiasaan kita sebelum iddah tu telah pun dia make up dia tebal sangat. Jadi bila dia duduk dalam tu, bila dia tak pakai make up tebal tu, dia rasa macam tak cantik. Pada hakikatnya, Islam mengatakan pakai tutup aurat, pakai bagi kemas dan bersih, maka cukup sempurna dah. Maka dia diperbolehkan untuk duduk dan bekerjalah sebagai penyambut tetamu. Baik, yang kedua tadi, perhiasan yang bagaimana? Tak ada diceritakan kepada kita syarat perhiasan sekian. Tapi cukuplah sekadar kita memahami bila suami mati ni takkanlah nak jadi ratu kebaya. Kan? Takkanlah nak pakai kasut tumit tinggi. Kan berjalan bunyi ketuk-ketak. Itu tak boleh lah. Munasabah buat orang biasa pun dia boleh berfikir. Betul. Tapi janganlah biang rambut macam rambut afro tak sikat. Itu kat 5 dah. Itu kan ya. Tak boleh lah macam tu. Maka agama ni dia kena dengan fitrah manusia. Duduk di rumah bila suami mati, kita memang selera makan pun tak ada. Gitu. Saya bila isteri mati dulu pun macam tu. Hilang sampai dekat 10 kilo. Menikah baru naik balik 10 kilo. Jadi nak bagi tahu pada kita, itu hakikat dia. Fitrah agama bagi tu kena kepada fitrah manusia.
guna akal kita untuk mempertimbangkan dia dengan waras. Wallahu a'lam. Dan bila sebut sikit Ustaz tentang berkabung Ustaz, mungkin sedikit penjelasan daripada bagus Ustaz tentang berkabung. Okey, dia sebab tu saya kata tajuk kita tu iddah, tapi di sebelah iddah tu dia akan ada ihdad. Ihdad tu tegahan perhiasan. Maksud berkabung dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis sahih menyebut bahawa tidak dibenarkan orang perempuan berkabung atau bersedih lebih daripada 3 hari atas kematian selain daripada suami dia, yakni 4 bulan 10 hari. Jadi tempoh iddah 4 bulan 10 hari itu adalah tempoh untuk menzahirkan kesedihan di mana dia nak ingat balik pernikahan dia dulu, perjuangan suami dia dan sebagainya. Itu tempoh menzahirkan kesedihan. Sebab tu tempoh berkabung tu tak logik lah kalau hang pakai makeup kiri kanan merah menyala tu sebagainya. Tak logik lah hang pakai kasut tumit tinggi. Jadi berkabung tu adalah menzahirkan kesedihan. Wallahu a'lam. Tempoh bertenang Ustaz. Dan berikutnya Kak Ju Zabidi bertanya Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia ada siap bagi glove tinju Ustaz. Lelaki yang mempunyai 4 isteri. Patutlah Ustaz. Baik, apabila dia telah menceraikan salah seorang isteri dia, bolehkah dia berkahwin lain dalam tempoh yang terdekat? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu jangan keliru. Saya tengok yang merah tu apa? Rupanya sarung tinju Ustaz. Sarung tinju. Insya-Allah. Hang jaga. Hang jaga. Okey, baik. Kak Ju dia macam ni Kak Ju. Dia kaedah dia adalah mudah. Tiada halangan. Katalah dia dah isteri 4. Bila isteri 4, dia cerai 1. Bila dia cerai 1, tinggal pada dia 3. Pada dia juga tak ada iddah. Yang ada iddah adalah isteri dia. Suami tak ada iddah. Jadi bolehkah yang takut kena tinju tadi tu? Bolehkah dia menikah lain dengan kadar segera? Jawapannya boleh. Tak ada larangan apa-apa pun kerana tiada halangan ke atas suami untuk bernikah. Yang ni tak boleh lebih daripada 5. Kan tak boleh lebih daripada 4 menjadi 5, atau tak boleh menikah dengan adik-beradik kepada isteri. Yang tu halangan-halangan tu saja. Yang lain tiada iddah bagi seorang suami. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Jai yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula halnya ketika mana sambutan Hari Raya Aidilfitri, bolehkah wanita yang dalam tempoh iddah menerima tetamu yang datang beraya atau datang ziarah untuk mengucapkan takziah? Mohon pencerahan, terima kasih. Kadang-kadang tu tak raya pun, kadang kenduri kenara dan sebagainya, orang datang ziarah. Apakah hukumnya Ustaz? Garis panduan. Kalau kita tengok kata Aidilfitri, Aidilfitri ni memang waktu ziarah. Waktu ziarah. Dan ada seorang kakak ni pula dia iddah kematian suami. Jadi ramailah orang datang di rumah dia ni, sama ada orang kampung ke orang taman dan sebagainya. Bagaimana keadaan kakak ni yang dalam iddah ni? Keadaan kakak ni tak ada halangan dan tak ada kena-mengena, sebab dia tidak keluar daripada rumah suami dia. Yang datang adalah orang luang sebagai tetamu. Maka seorang kakak ni buat apa? Dia menerima tetamu dengan menampilkan diri dia itu dalam keadaan yang tidak melampau, yang tidak berhias. Pakai cukup macam pakaian biasa, duduk dalam rumah, terima tetamu. Boleh ke tidak menghidang makanan? Boleh. Ibn Bas menyebut sedemikian. Kalau dia nak buat kopi boleh, nak buat makanan boleh, tapi dia tak perlulah terlebih bergurau senda, bercakap yang over tu tak boleh. Dia kawalkan akhlaknya, dia duduk dalam rumah dia, selesai perkara. Insya-Allah tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Dan berikutnya di Facebook kita raikan Ali bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Adakah suami yang telah menceraikan isterinya dan ingin berkahwin dengan adik bekas isteri boleh terus berbuat demikian atau perlu mematuhi iddah tertentu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu jangan keliru. Serta ingat cerita Piramli tentang bila mana cerita 6 Jahanam Ustaz, bila mana kematian isterinya, kemudian dia kahwin dengan adik isterinya pula Ustaz. Adakah tempoh tertentu Ustaz? Halangan di dalam agama mengatakan tidak boleh menikahi dua saudara serentak. Mengumpulkan Ustaz. Dua-dua sekali nak pelamin, seorang kanan seorang kiri. Selamat pengantin baru. Tu tak boleh. Tak boleh.
Tapi kalau seorang tu dah cerai, maka iddah tu terletak pada yang perempuan, yang lelaki tak ada, maka hukumnya tak ada masalah. Masya Allah, tabarakallah. Boleh je Ustaz? Boleh. Baik. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita respon sedikit soalan berkenaan dengan sahabat kita yang bertanya ini. Di Facebook kita ada soalan yang berikutnya yang kita nak raikan. Tapi sebelum tu Ustaz, bercerita tentang majlis ilmu jadi Ustaz. Seandainya ilmu yang kita nak belajar tu adalah ilmu yang disebutkan fardu ain, yang kita kena tahu, dan dalam tempoh tu pula kita dalam keadaan iddah, adakah diperbolehkan? Baik, jawapan dia mudah. Jawapan dia adalah kalau awak tu seorang Muslim yang asli, yang sudah hidup, mungkinlah telah menikah umur 35 tahun. Umur 35 tahun, asas agama dia tahu dah, solat, puasa apa tu, maka hukum dia tak boleh. Tak boleh. Melainkan dia tu baru masuk Islam. Baru masuk Islam, tak ada siapa yang ajak dia. Panggil orang main rumah pun, ustazah main rumah, ustazah pun tak mau main, ustazah pun jual kek lah ni semua. Rata-rata buat bisnes tak dan mereka nak main. Maka dia nak beramal dia tak erti. Nak beramal tak erti. Maka ketika itu dia berada dalam hal bolehlah diletakkan dalam hal darurat. Tu pun dia kena pi pada tempat tu. Betul. Dengan dijaga keadaan supaya tidak berlaku fitnah. Dan kemudian selesai dia patah balik masuk dalam rumah. Tak boleh melencong Ustaz. Tak boleh melencong. Kena jujur lah Ustaz. Kena jujur. Betul. InsyaAllah tabarakallah. Banyak telah pun kita kongsikan. Sedar tak sedar kita nak tamat di TV3 siaran kita pada pagi ini. Kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Jadi terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru bersua di TV9 selepas ini. Alhamdulillah. Terima kasih para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Masih lagi terus kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Masih lagi kita berbicara topik fiqh iddah. Kita berbicara tentang fiqh iddah bersama dengan tetamu undangan kita yang berbahagia, Ustaz Amran Yusof. Saudara-saudara penonton, untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 ini, kami masih lagi mengalu-alukan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan. Jangan malu, jangan segan malu bertanya sesaat jalan. Terus hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda 1-800-88-1677, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Jangan lupa bagi yang menonton menerusi FB Live, tekan butang kongsi, sama-sama kita bantu sebarluaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, di Facebook kita ada soalan daripada Al-Syal yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya seorang wanita yang bekerja dan mempunyai pendapatan sendiri, adakah ianya juga berhak untuk menuntut nafkah iddah dan mut'ah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Okey, baik. Dia bekerja, itu hak dia. Ya. Tapi iddah, nafkah iddah dia tidak terabai. Itu sepatutnya hak dia yang wajib dibagi oleh suami. Sebagaimana suami memberi kepada dia nafkah harian seperti mana sebelum iddah, maka selepas iddah, dalam iddah pun suami wajib juga. Walaupun okeylah, tak apalah saya gaji 17,000 sebulan. Tak apa-apa, tu awak yang punya. Tapi hak suami dia kena bagi. Dia tak ada apa kita panggil lah, mengelak dia tak ada. Dia tetap kena bagi. Mut'ah pun sama juga. Maksudnya apa? Pampasan ataupun sagu hati, pernikahan dan sebagainya, maka sama. Isteri boleh tuntut, tetapi tu kita mengaji ni dia luas. Tetapi bila isteri ni yang ada pada gaji 17,000 ni contohnya kan, dia kata, Ustaz, kesian tengok suami. Bercerai ni marah lah ni. Tapi kesian tengok dia pakai selipar pun sebelah lain lah ni kan. Saya tak mau tuntut boleh tak? Boleh.
maka Allah gantikan kebaikan bagimu dalam syurga Allah Allahu Ta'ala. Akbar. Tak apa, tak ambil. Kita kalau ambil semua di dunia, nak tinggal apa dekat akhirat dah ni? Kan? Jadi kita ambil hak dunia takat yang kita perlu. Apa yang kita mahu, kita ambil dekat akhirat nanti, insya-Allah. Allahu Akbar, masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz di Facebook, soalan yang diajukan oleh Aisyah Icha bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan yang pertama Ustaz, apakah tempoh paling minima? Berapakah tempoh paling minima menunggu bagi seseorang isteri yang berstatus hilang suami untuk membolehkannya berkahwin lain, hilang di laut dan sebagainya Ustaz. Dan yang kedua, bilakah bermulanya iddah isteri tersebut? Dan ketiga, bagaimanakah sekiranya isteri ingin berkahwin lain, suaminya muncul semula setelah berkahwin? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Macam yang kita tengok dalam drama hari ni Ustaz, hilang di laut kan 5-6 bulan, tiba-tiba ataupun setahun, tiba-tiba tengah duduk atas pelamin tu, balik suaminya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Okey, baik. Dia yang pertama sekali, ini benda yang sangat besar. Yang kita tak boleh meletakkan hukum saja-saja, tak boleh. Benda ni ada kaitan dengan mahkamah. Betul. Itu sangat penting. Baik. Pertama, bila suami hilang, bila kita akan bincang, banyak pandangan ulama dan kebanyakannya meletakkan tempoh selama orang hilang ni adalah selama 4 tahun. Selama 4 tahun dia menunggu dan sebagainya. Ada juga perbincangan tentang suami hilang yang diketahui tempat tinggalnya. Kita boleh kontak dia tapi dia memang tak mau balik. Ada juga suami hilang yang tak dipertemukan. Maka hak pertama kena faham bahawa tempoh ni ada khilaf ulama. Ada sebut sekian dan kebanyakan yang menyebutlah, biasanya ulama dia kata 4 tahun selepas tu. Kemudian mula iddahnya ini juga termaktub kepada ketentuan yang telah ditentukan oleh pihak mahkamah. Mahkamah menentukan bila kita pergi buat aduan, mahkamah menentukan bila aduan tu dah isi borang gini-gini, mahkamah akan buat siasatan dan bermula pada saat ada mahkamah akan tentukan waktu iddah dia. Waktu iddah dia. Dan bab yang nak menikah tu, yang tu lebih dalam. Lebih dalam. Hati-hati sebab perbincangan itu lebih besar. Saya katakan apabila berlaku sedemikian, walaupun hukum ada sekian menyatakan bahawa pendapat ni kata dia perlu mufaraqah dan kembali kepada suaminya yang lama dan sebagainya, maka yang ni mengadulah kepada pihak yang berwajib untuk buat urusan. Kita dalam Tanyalah Ustaz ni kita bagi tahu asas yang biasa, sekadar menjadi ilmu saja. Tapi hukum dan documentation baliklah kepada pihak yang telah yang berwajib lah. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Bagi pantun sedikit, kita nak redakan tekanan sekejap Ustaz. Okey, baik. Orang Aceh sedang sembahyang hari Jumaat tengah hari. Pergilah kasih, pergilah sayang, pandai-pandailah menjaga diri. InsyaAllah, tabarakallah. Ustaz nak beli selepas ni insyaAllah Ustaz. Kita nak raikan lagi soalan yang berikutnya menerusi sahabat Facebook kita, Syahiralia Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya Ustaz, iddah bagi wanita yang mengalami istihadah, adakah tempoh wanita istihadah sama dengan wanita yang kedatangan haid? Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Dia kaedah dia mudah. Kaedah pertama, seandainya dia pertama sekali orang yang bercerai hidup yang ada haid, maka yang ni dia 3 kali suci. 3 kali suci. Simple. Bila dia bercerai mati, dia ada haid, maka 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Tapi kalau ada orang yang bercerai ni, dia bercerai tu bercerai mati ataupun bercerai hidup dalam keadaan hamil, maka bila dia lahirkan anak saja habis iddah dia. Dan tiba pula waktu dia, kita cerita bahawa iddah bagi orang perempuan yang tak pernah haid, yang maksudnya budak kecil sangat-sangat kita menikah dengan dia tu. Jadi ataupun orang yang menopause, dan orang yang istihadah ni dia tak tahu nak buat kira macam mana, maka pada mereka adalah hukum adat 3 bulan hijriah. Yang tu saja. Dia mudah untuk kita kira di dalam hukum sebab tetap dah ada disebut dalam surah At-Talaq, ada disebut dalam surah Al-Baqarah dan sebagainya. Maka begitulah keadaan orang yang istihadah tadi tu. Dia cuma ambil waktu biasa haid, orang adab ada orang biasa tu selama 3 bulan hijrah. Dan Ustaz, berkenaan dengan wanita yang mengalami haid ni Ustaz, ada yang haidnya tidak teratur akibat daripada pemakaian implan ataupun suntikan dan sebagainya Ustaz, perancang kehamilan dan sebagainya. Jadi bagaimanakah tempoh 3 kali suci itu, adakah masih sama ataupun
tempoh yang lain Ustaz. Baik, apabila ada pemakaian tertentu, ubat-ubat tertentu yang kita makan, dia akan ganggu hormon. Ya. Bila dia ganggu hormon, maka kedudukan haid itu akan lari sikit lah. Ya. Jadi benda yang sama adalah kita balik kepada quru', iaitu perkiraan, perkiraan iaitu selama 3 bulan hijrah yang macam biasa. Ya. Kalau nak hitung haid dia setahun baru main. Kena 3 tahun lah. Ada dia balik kepada perkiraan bulan hijrah. Masya-Allah tabarakallah. Dan untuk lebih tepat juga perlu juga kita rujuk kepada doktor-doktor pakar Dah Ustaz. tentu. Semestinya Dah Ustaz. tentu, ya. Dan berikutnya kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook yang berikutnya Ustaz. Ana Karnina bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berapakah tempoh iddah seorang wanita diceraikan ketika dalam keadaan pantang bersalin? Mohon penjelasan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Okey. Ini pun sama juga ni. Ya. Dia sebenarnya pantang tu dia tak ada lah kaitan dengan iddah tu. Yang bercerai adalah suami dan isteri dia. Ya, dia cuma ada kaitan. Cuma kaitan dia adalah apabila kalau kita cerai dalam keadaan suci, perkiraan yang lain, dan cerai dalam keadaan haid, perkiraan yang lain. Tapi yang ni satu lagi pula cerai ketika dia hamil dan kemudian esok tu dia bersalin. Yang tu perkiraan lain. Tapi yang ni dia dah bersalin dan dia duduk dalam keadaan pantang. Maka hukumnya dia jatuh seperti mana biasa, iaitu 3 kali suci. So daripada tu dia kena kira lah. Dia kena kira 3 kali suci yang sempurna. Macam tu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Banyak lagi akan kita kongsikan Ustaz. Kita nak berjeda sekali lagi. Terus setia menonton Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, kembali bergabung selepas ini. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus dia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan yang berbahagia Ustaz Amran Yusof. Kita berbicara topik fiqh iddah. Dan kepada anda para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian yang tertera ataupun tinggalkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook Adib Aizuddin yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum wanita yang dalam tempoh iddah melakukan ibadah haji ataupun umrah? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Semangat Ustaz, insya-Allah. Okey, baik. Dia mudah. Yang pertama, kita melihat kepada ibadah yang kita nak buat tu. Ya. Adakah dia ibadah fardu ataupun adakah dia ibadah sunnah atau ibadah umum, ibadah khusus. Jadi apabila ibadah fardu tu mau tak mau hang kena buat. Ya, hang kena buat. Dalam keadaan iddah, ibadah fardu mau tak mau pun terhalang macam mana pun, biasanya dalam hukum dia tak larang lah. Tapi ibadah sunat, yang pula ibadah sunat itu kita tak boleh buat dalam rumah. Tak boleh buat, nak kena pergi duduk luar. Maka yang tu tidak disuruh dan tidak digalakkan dalam agama, sebab kita berada di dalam tuntutan untuk iddah. Ya, macam nak pergi umrah dan sebagainya, maka hukumnya tidak digalakkan. Sebab apa? Disebabkan dia berada dalam keadaan yang sedih, tak sepatutnya dia pergi keluar buat macam tu. Tapi ibadah yang fardu hang kena buat. Sebab benda ni nak buat, nak dapat pun bukannya senang. Tapi terpulanglah kepada pihak berwajib yang melihat takat mana boleh jaga dia punya ruang fitnah, boleh ditutup dan sebagainya. Kalau ruang fitnah tu tak boleh tutup, maka tangguhkanlah terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya Ustaz,
Kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita Zuhara di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dua soalan. Yang pertama, bagaimanakah tempoh iddah bagi perempuan yang diceraikan sebelum disetubuhi suaminya? Dan yang kedua, bagaimanakah tempoh iddah bagi perempuan yang kematian suami yang belum disetubuhi? Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Ini dua situasi yang berbeza. Nampak macam sama tapi dua situasi yang berbeza, Ustaz. Okey, situasi pertama bila dia itu diceraikan ketika bercerai hidup tapi belum bersetubuh. Ya. Maka hukumnya adalah tiada iddah baginya. Tiada iddah baginya. Tapi bila bila dia menikah dan kemudian kematian suami, maka iddahnya tetap 4 bulan 10 hari kerana kesedihan terhadap kematian suami dia. Macam tu saja bezanya. Yang tu sangat mudah untuk kita fahamlah. Yang pertama, dia tak perlu sebab dia, tapi kena ada kesahihan lah. Betul. Kena ada kesahihan yang kata dak. Tu kan Dia menafi saja. Dia menafi saja. Ini kena kesahihan, semuanya berada di mahkamah lah. So dia ni dia tak ada apa nama kita panggil, tak ada iddah, tetapi bagi hak kematian dia ada iddah wafat. Ya, iddah wafat dia kena juga berada 4 bulan 10 hari. Dan bila mana sebut tentang persoalan tentang perpisahan di antara seorang isteri dan juga suami, semestinya emosi anak juga perlu dijaga dan juga keluarga yang berkaitan. InsyaAllah kita akan raikan soalan tersebut selepas ini. Kita ada pemanggil ataupun kita nak raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini yang berikutnya, Haji Tokenun. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Haji? Baik. Saya doakan mudah-mudahan panjang Ustaz baik. Amin, insyaAllah. Amin. Baik, persoalan Ustaz dan tadi. Ya. Apa hikmah atau kebaikan Allah Ta'ala bagi dah pada isteri yang kematian suami. Ya. Sebab apa? Mungkin adalah dia punya faedah. Kalau tak, katakanlah dia dah mati suami, dia nak kahwin, bagi kita tak boleh lah. Jadi apakah istimewanya kebaikan dan itu. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Tukino atas soalan yang cukup luar biasa. Hikmah ataupun kebaikan, manfaat daripada apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan tempoh iddah ni, Ustaz. Okey, baik. Nombor satu sekali, Allah tidak meletakkan satu hukum melainkan hadiah kepada hamba dia. Bila Allah bagi, nombor satu sekali lah, ini satu jenis ibadah dan tidak satu hukum pun melainkan bila kita buat itu hadiah pahala dan ganjaran besar. So itu satu yang pertama sekali. Allah nak tengok dengan pemberian yang dia nak bagi pahala ni, kita nak taat ke tidak. Kalau kita taat, maka alhamdulillah. Kalau kita langgar, maka yang tu kita berdosa. Itu satu. Yang kedua, dari sudut fitrah manusia juga, kita tak boleh tiba-tiba bila kita habis saja hari ni bercerai, tiba-tiba esok nak menikah. Bagi orang perempuan, jiwa dia sangat sedih. Orang perempuan ni dia memang memori dia panjang. Dia memori dia panjang. Long term memory tu. Ya, long term. Dia boleh ingat dulu. Dia boleh tanya kita, bang, abang ingat tak masa kita dulu mula-mula jumpa di Padang Kota? Di Padang Kota, Pulau Pinang. Abang ingat tak saya pakai baju bunga apa? Tak ada harapan kalau ramai tanya kami. Allah kan Allah. Kita orang lelaki ni baru pagi tadi pergi minum pun kalau tanya bini kita pakai baju apa pun kita tak tahu. Betul. Jadi orang perempuan ni bila dia jenis yang macam tu, memori dia duduk lama, maka sedih dia panjang. Maka nilai iddah ni adalah apa? Untuk bagi ruang ketenangan, dia dapat rawat sedih dia tu panjang, cantiklah. Sehingga capai ketenangan tu. Kemudian dia ada masa untuk bersyukur dengan, ya Allah, walaupun suami aku baru pi, tapi aku dapat rasa nikmat dia besar selama 40 tahun menikah dengan dia. Dia cari makan daripada aku berat 40 dah jadi 80. Kan bagi makan anak-anak dan sebagainya. Dia rasa syukur. Dan yang hikmah yang paling besar adalah untuk memastikan kita punya salasilah tu, nasab keturunan kita tu tak belaga merata-rata lah. Ini suatu agama bagi. Tapi saya selalu tekan, nombor paling besar sekali adalah itulah kaedah pematuhan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah. Hebatnya Islam, Ustaz. Mendahului sains. Dibuat kajian, Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Dan berikutnya, Ustaz, bila mana sebut tentang emosi tadi yang sebagaimana saya ajukan kepada lembaga Ustaz.
terkadang banyak pihak yang perlu kita jaga emosi, perasaan dan sebagainya. Antaranya yang paling utama ialah anak-anak, Ustaz. Jadi bila mana berlakunya situasi seperti ini, mungkin sedikit pandangan dan juga nasihat daripada lembaga Ustaz, nasihat untuk bagi mereka yang mungkin dalam tempoh sedemikian. Baik, salah satu daripada hikmah juga iddah diadakan adalah kata alim ulama seperti Ali As-Sabuni. Dia kata bahawa waktu ni juga waktu di mana seorang suami, dia ini bila berlaku iddah ni, seorang isteri yang berada dalam iddah itu boleh tidak menyakiti hati keluarga arwah suami dia. Maksudnya bila isteri duduk dalam iddah tu kesedihan, keluarga ni kata Allahu Akbar, kesian dekat dia akan begitu begini. Dan ketika inilah peranan ahli keluarga di sekeliling, terutama keluarga di sebelah suami. Sebab tanggungjawab besar adalah keluarga di sebelah suami. Terutama yang tu, maka mereka sepatutnya jaga hal-hal yang boleh kata perasaan anak-anak terutamanya kan ya. Maka di sini semua orang perlu bergabung lah. Perlu bergabung. Yang pertama, mereka kena faham ilmu. Yang kedua, dia ada ketaatan. Dan yang ketiga, kita ni fleksibel lah orang kata. Bertolak ansur di dalam menguruskan hukum Tuhan ini. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah, mudah-mudahan jelas kepada kita tentang ataupun persoalan berkenaan dengan emosi dan juga pengurusan dalam tempoh iddah dan yang perkara yang berbangkit berkaitan dengan fiqh iddah ini. Dan berikutnya, Ustaz, kita raikan Rahimah Saud di Facebook yang bertanya. Soalan yang berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seandainya seseorang wanita dalam iddah tidak mematuhi hukum iddah, adakah masyarakat sekeliling juga berdosa seandainya tidak menegur? Terima kasih Ustaz dan Da'i, biar tahu jangan keliru. Ini tanggungjawab masyarakat, Ustaz. Baik, yang pertama sekali dalam hukum mengatakan siapa buat pahala dia dapat pahala, siapa buat dosa dia tanggung dosa. Dia tak boleh kata aku buat dosa pasal hangpa tak bagi tahu aku, dia tak boleh buat tak itu. Boleh, dia tak boleh buat itu. Maka seorang isteri yang tidak taat dengan pematuhan kewajiban iddah adalah dia sendiri yang menanggung dosa. Cuma tanggungjawab orang luar ni adalah memberi peringatan. Contoh, katakanlah yang meninggal itu kata isteri itu dalam iddah, maka dia ada ayah lelaki, dia ada pak mentua, dia ada bapa dan sebagainya, maka mereka-mereka ini orang yang disegani oleh orang yang berada dalam iddah ini memberi nasihat secara hikmah, memberi nasihat secara ilmu supaya dia faham tentang itu. Ni kita takut isteri itu sebab bukan dia langgar kerana dia langgar. Dia langgar kerana dia tak faham. Ya kak? Kak, pasal apa kak pergi kenduri kahwin ni? Lain macam baju kebaya ni. Tak boleh pergi kak dalam iddah. Ya kak? Dia bunyi ya kak. Ya tu titik tak ada. Ya, tak ada. Kan? Jadi tak apa, dia tidaklah jatuh berdosa kerana dia tu jahil. Tapi orang keliling ni bertanggungjawab untuk memberitahu, tapi orang keliling tidaklah menanggung dosa daripada perbuatan dia melainkan diri dia sendiri. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Dan bagus Ustaz, berkenaan dengan tempoh bertenang ataupun tempoh yang kita kata situasi yang sangat getir lah bagi isteri, terutamanya melibatkan emosi dan sebagainya, dan seandainya ditinggalkan dalam keadaan yang perlu kepadanya keluar mencari nafkah, ataupun kita kata hari ini dengan adanya teknologi kemajuan, ada pengantar makanan dan sebagainya, dan memerlukan dia keluar untuk mengambil barang tersebut ataupun makanan tersebut. Jadi mungkin ada garis panduan, adab, tata susila yang perlu dijaga pada tempoh keadaan sedemikian. Okey, baik. Ulama membincangkan soal ini. Islam adalah agama yang paling syumul, dia tak zalim. Ulama membincang dan apabila ada keperluan untuk pi kerja, maka dia dibenarkan pi dan balik dan jaga penampilan diri dia, jaga tutur kata dia. Untuk dapatkan rawatan, kawan tu sakit kencing manis naik 21, 22, 17, 21, 22, pasal apa pula tak boleh keluar rumah? Dia nak pi jumpa doktor, dia pi ambil nombor, tunggu jumpa doktor, ambil ubat dan dia terus balik. Tak boleh nak singgah kena tarik roti canai ke apa gitu gini, tak boleh. Kemudian yang ketiga, dia ada keperluan untuk beli barang-barang asas dalam hidup dia, sebab dia perlu mandi, dia perlu pakai deodorant, anak-anak dia perlu bagi makan, nak kena beli sayur dan sebagainya, itu boleh. Dan kemudian apa-apa saja keperluan mendesak, maka dia diharuskan keluar. Tetapi tu mengaji ni bagus. Tetapi seandainya ada orang lain yang mampu untuk uruskan bagi pihak dia, maka itu lebih
utama. Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya, betapa indahnya. Ni sebab tu disebutkan Islam, din, the way of life, cara hidup. Masya Allah, tabarakallah. Daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara. Sangat Islam menitik beratkan perkara tersebut. Dan bagi Ustaz, sedar tak sedar, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Dan kurang lebih 2 jam kita bersiaran pada pagi ini. Kita minta sebagai pelan tindakan atau perumusan yang boleh kita lakukan sebagai kesimpulan akhir, kita minta sedikit daripada Ustaz dan juga tutup dengan sedikit doa. Baik, kita punya kesimpulan mudah. Rata-ratanya orang yang langgak ni dia ada 2 keadaan. Langgak hukum iddah ni, pertama dia tak reti. Bila tak reti, apa pelan tindakan kita? Segera berubah untuk belajar. Tambah ilmu lah dia akan jadi cahaya. Nur dia akan jadi cahaya. Yang kedua, kalau dia langgak dalam keadaan dia reti, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sifat Allah, innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kita haraplah ya, dan iddah ni bukan perkara sia-sia, tapi iddah ni adalah dia bagi ruang ketenteraman dan bagi tenangnya hati untuk kita meneruskan kehidupan. Bukan satu kezaliman daripada Allah, tapi suatu suasana bagi mententeramkan seluruh manusia yang berada di keliling, ahli keluarga ke, hatta diri dia sendiri itu. Maka itu ruang untuk dia ambil tarik nafas, begitu begini, dan dia buat pelan tindakan untuk menuju kehidupan yang akan datang. Itu lebih utama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Jazakallah khair diucapkan kepada tetamu undangan kita, Ustaz Amran Yusof, atas perkongsian pada pagi ini, Ustaz. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia Ustaz dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditambahkan ilmu pengetahuan, diberikan kekuatan kebaikan dunia dan juga akhirat, insya-Allah. Dan terima kasih juga kepada anda para penonton. Dan esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama, kita akan berbicara topik sirah, kisah 25 Rasul Nabi Syuaib alaihi salam. Kita bersama dengan moderator Da'i Azrin dan juga panel yang berbahagia Ustaz Umar Aziz. Jam dan juga waktu yang sama esok hari. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.